Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Allahumma nawayna ta'allum wa ta'allim وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, ayah-ayah, ibu-ibu, saudara-saudari muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas pertemuan ini, moga-moga ada kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua insya-Allah dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Insya-Allah kita menyambung daripada perkongsian ilmu pada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah perihal baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Moga-moga ada manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua daripada ilmunya beliau, amalannya beliau dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Yang perkongsian kita berhenti hari itu pada bab yang menceritakan tentang perihal kehidupannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab yang ke-9, babu ma jaa fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita dah baca satu hadis yang pada bab ini dia ada dua hadis. Nanti kita akan sambung pada bab yang ke-56 pun tajuk yang sama, menyambung lagi hadis-hadis yang menceritakan tentang perihalnya kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sempurnakan dua hadis yang ada pada bab yang ke-9 ini. Hadis yang ke-73. وقال أبي عيسى الترمذي عليه رحمة الله حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خبز قط ولحم إلا على ضفف. قال مالك ابن دينار سألت رجلا من أهل البادية ما الضفاف فقال أن يتناول مع الناس. Diberitahukan kepada kami, katanya Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, oleh Qutaibah, diberitahukan kepada kami oleh Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai daripada Malik bin Dinar berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang memakan roti dan daging kecuali ketika dhafaf.
Maka berkata Malik bin Dinar, aku bertanya kepada seorang penduduk Badiyah, apa itu dhafaf? Dia menjawab, makan bersama orang ramai. Walihada, yang nak disebutkan nak disebutkan pada hadis ini, hadis yang diriwayatkan secara mursal, kerana Malik bin Dinar itu adalah tabi'i. Jadi mursal ni dia hadis yang diriwayatkan tanpa sambung dengan sahabat. Kalau belajar ilmu mustalah hadis, kita akan jumpa hadis yang disebutkan sebagai hadis mursal. Walau bagaimanapun hadis ini diterima, kerana ada riwayat yang lain yang menceritakan tentang apa yang diceritakan oleh Malik bin Dinar ini, yang diceritakan oleh mereka para as-sahabah radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in. Hakadha. Di sisinya Al-Imam At-Tirmidzi menilai hadis ini hadis hasan li ghairi. Hadis ini hadis yang baik untuk diterima. Dan disebutkan juga oleh ulama bahawasanya Al-Imam Hasan Al-Basri juga meriwayatkan hadis yang seumpama ini, dan Hasan Al-Basri juga merupakan seorang tabi'in. Jadi dalam hadis ini disebutkan oleh Malik bin Dinar bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang memakan roti kecuali ketika memakan roti dan daging kecuali ketika dhafaf. Diceritakan di sini akan perihal kehidupannya Rasulullah yang dinilai ataupun yang diperhatikan daripada sudut makanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membayangkan bahawa kesederhanaannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah kenyang dengan makan roti dan daging, melainkan makannya ketika ad-dhafaf. Ketika ad-dhafaf itu ditanya oleh berkata maknanya di sini ditanya oleh Malik bin Dinar kepada ahli badiyah. Ahli badiyah ini disebut di sini adalah orang badui, maknanya kawasan penempatan orang badui yang kerap berpindah ganda. Ahli badiyah ni orang yang duduk di luar bandar lah bahasa kita ke, orang duduk di pendalaman. Jadi mereka ini merupakan orang yang di sisi golongan tabi'in ini merupakan ahli badiyah ini orang yang ada kelebihan pengetahuan dari sudut bahasanya. Maka ditanya mad-dhafaf, apa dia itu ad-dhafaf? Maka jawabnya ahli badiyah ini, ad-dhafaf itu adalah makan bersama dengan orang ramai. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau ini tidaklah makan, bukan kata tidak, di rumahnya sendiri tak pernah makan daging, tak, tetapi tidaklah sampai kenyang. Dan kenyang di sini juga bukanlah membawa makna kenyang sampai istilah kenyang kita. Istilah kenyang kita maknanya kenyang betul lah. Orang Terengganu kata kenyang sampai seeh. Taklah macam tu Rasulullah. Maksud kenyang ni adalah lebih sikit makan, nak banding kebiasaannya makan. Bila mana Rasulullah makan bersama dengan orang ramai, mungkin pada satu-satu majlis, waktu Rasulullah dijemput menjadi tetamu, ataupun Rasulullah menjamu kepada orang ramai, iaitu para as-sahabah radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in, maka Rasulullah akan lebihkan sikit makannya, di samping nak memberi senang hati kepada orang yang menjemputnya. Namun makan, katanya ulama, makannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut kenyang itu hanya dengan kadar 2/3 yang padanya itu makanan dan juga padanya itu minuman.
Ini 1/3 makanan, 1/3-nya minuman. Itu kira lebih lah tu. Itu kira lebih daripada kebiasaan makannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahakadha. Ini nak melambangkan tentang kesederhanaannya baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dilihat pada sudut makannya baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidaklah Rasulullah ini sehari-harinya itu penuh dengan makanan di rumahnya, melainkan sekadar yang ada. Dan juga tidaklah Rasulullah ini mencari-cari ada jamuang tak ada jamuang, nak makan daging, nak makan roti. Tidak. Jadi nisbahkan Rasulullah itu nak meraihkan orang yang menjemputnya, maka dimakan jelah lebih sikit jamu roti, makan lebih sikit roti, tapi dengan kadar 2/3 itu, tidak lebih daripada itu. Fahakadha. Maka selesai 2 hadis pada bab ke-9 berkenaan dengan kehidupannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sambung pada bab yang ke-52, 53. Kalau yang ni 52. Kalau kitab kita ini bab ke-52, betul. Bab ke-52 293. Ini kita ni bukan melangkah ni sebenarnya ni, tapi kita nak sambung je, sebab tajuknya sama. Walaupun ada dalam pandangannya ulama, antaranya di dalam kitab Ashraful Wasail menyebutkan bahawasanya dipisahkan 2 bab ini kerana setiap daripada bab itu membawa makna yang berbeza. Iaitu bab yang ke-9 tadi yang kita dah selesai itu nak ceritakan tentang kehidupannya Rasulullah. Nanti bab yang ini pun cerita tentang kehidupannya Rasulullah, tapi beri tumpuan lebih lagi pada makanannya Rasulullah, bagaimana Rasulullah makan, bagaimana ahli keluarga Rasulullah hidup, bagaimana kehidupannya sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in yang mengikuti cara hidupnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sederhana. Cuma kita terus ambil pada bab ini, mengambil pandangan juga daripada ulama, elok untuk digabungkan 2 bab ini. Jadi kita terus je lah, selesai bab ni baru kita patah balik ke bab yang ke-10 nanti insya-Allah. Maknanya alang-alang muk kita nak cerita pada hal kehidupannya Rasulullah, kita perhabis terus je. Jadi bab yang kedua ini, bab yang ke-52 ini juga menceritakan tentang kehidupannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abi Isa At-Tirmidzi wa qala Abi Isa At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id haddatsana Abu al-Ahwas an Simak ibn Harb qala sami'tu Nu'man ibn Bashir yaqulu alastum fi ta'amin wa sharabin ma syi'tum laqad ra'aytu nabiyyukum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqli ma yamla'u batnahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diberitahukan kepada kami oleh Qutaibah bin Sa'id, diberitahukan kepada kami oleh Abu al-Ahwas daripada Simak bin Harb, berkata, aku mendengar Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bukankah kalian menikmati apa sahaja makanan dan minuman yang kalian inginkan? Aku pernah melihat Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan kurma yang memenuhkan perutnya.
Maka disebutkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu memberi akan maksud betapa kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya Rasulullah yang disaksikan oleh mereka para as-sahabah radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in itu berada dalam keadaan yang sangat sederhana, yang sangat berbeza dengan keadaan dan kemewahan yang mungkin sahaja dinikmati oleh orang yang datang selepas itu, selepas daripada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disebutkan oleh Nu'man bin Bashir ini juga seolah nak memberikan satu pandangan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengelak untuk berada di kalangan orang yang sentiasa kenyang hidup di atas muka bumi ini, bertepatan dengan hadis-hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabarani, sabdanya Rasulullah, ahlus syab' ahlul ju' fil akhirah. Orang yang kenyang ini adalah merupakan orang yang lapar nanti di akhirat. Allah. Juga datang daripada hadis yang lain, ashba'ukum fid dunya ajwa'ukum fil akhirah. Kenyangnya kamu di dunia ini akan menjadikan kamu berlapar nanti di akhirat. Disebut oleh ba'dul arifin ahlillah, jawwi'u anfusakum liwalimatil firdaus. Laparkanlah diri kamu itu untuk kamu berjamu nanti di dalam syurganya Firdaus. Maka ini yang disebutkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu untuk menggambarkan bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengenyangkan perutnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam walau minad daqal, walaupun daripada kurma. Daqal ini juga disebut sebagai kurma yang grade rendah lah kalau cerita. Walaupun dengan kurma yang grade-nya rendah pun tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan itu untuk memenuhi perutnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana menjadi satu perkara itu kalau dalam ilmu tasawuf, ilmu nak mendidik hati ni, memang ada satu perbicaraan khusus tentang bab perut ni dan sesuatu yang masuk dalam perut dengan keadaan perut yang kenyang. Dia ada perbahasan yang khusus. Sehingga katanya guru-guru yang mengajar ilmu tasawuf bila datang bab tu saja, memang orang kata berat sangatlah, sesuatu benda yang sangat berat untuk ditanggung kerana ia terlalu berat untuk diamalkan. Suruh solat sunat, insya-Allah boleh solat sunat, tapi nak suruh elok makan tu saat makan makanan duduk depan mata, Allahu akbar. Ini ujian yang sangat besar. Fahakadha. Ia merupakan satu perkara yang tercela di dalam agama pada mereka yang terlalu kenyang sehingga menjadikan ia berat untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perut yang kenyang itu bukan sahaja menjadikan seseorang itu malas dan berat untuk beribadat, bahkan juga menghalang daripada terhasilnya ilmu dan amal. Namun ada pun di sana tidaklah sampai tidak makan, kerana makan ini juga adalah penting untuk sesuatu perkara yang juga dituntut bagi memberi kekuatan seseorang itu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan makan untuk tujuan menambahkan ketakwaan, untuk tujuannya menambahkan kekuatan beribadat kepada Allah, fahuwa matlub. Makan seumpama itu dituntut. Makan seumpama itu dituntut. Kerana itulah disebutkan dalam satu riwayat, taqaddamul asya' qabla al-isya'. Dahulukan makan malam. Al-asya' itu adalah makan malam sebelum al-isya'. Ini sebelum solat isya'. Ini kerana apa? Kerana apabila dekat nak sembahyang isya ni kan waktunya panjang lah. Tiba-tiba bau makanan. Orang rumah masak dah bau dah makanan tu. Dia kata makan dulu. Makan dulu kerana dorongan nafsu ketika itu dah ada untuk makan, dah khalas. Makan dulu untuk memberi kekuatan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun makan macam mana? Makan yang tidaklah sampai menghalang. Baik-baik tadi makan kerana nak beribadat, tiba-tiba menjadi malas beribadat kerana terlalu banyak sangat makan. Wahakadha. Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah kalian daripada sesuatu yang baik dan beramallah salih. Cuma ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW dalam menjaga diri supaya bersederhana, khususnya pada makanan. Katanya baginda Nabi SAW dalam sebuah hadis, ma mala ibnu adam wi'aan syarran min batnihi hasbu ibni adam lugaimatun yugimna sulbi fa in kana wala budda fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi, atau kama qala, bahawa tidak ada sesuatu yang tercela daripada anak Adam ini bila mana mereka itu memenuhkan perutnya dengan makanan, maka akan berlakulah keburukan. Cukup, katanya Rasulullah, untuk anak Adam ini mengisi perutnya dengan beberapa suapan. Sekiranya tidak mampu, tidak kuatlah, dua suap je, tak padah kita dua suap je kata. Maka diajar oleh Rasulullah SAW, jika nak lebih daripada itu, tak cukup dengan beberapa suapan, maka jadikan 1/3 perut kamu itu untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk nafas, untuk pernafasan. Bahagikan. Kerana itu bila disebut tadi tentang kenyangnya Rasulullah dengan khubus wal lahm inda dhafaf, ketika kata jamuan ataupun ketika bersama dengan orang lain, ketika dijamu dan sebagainya, tidak lebih daripada 2/3 pada makanan dan minuman. Mana 1/3 untuk makanan dan 1/3 untuk minuman. Ini ditunjukkan oleh Rasulullah. Kalau nak lebih pun sekadar itu. Ujian juga tu nak cari 1/3 kita kan. Mana nak ikut 1/3. Kerana bila mana diletakkan makanan itu lebih daripada 1/3, maka korbankan bahagian air yang 1/3. Jadi bahagian air pun minta lebih. Akhirnya siapa yang terkorban? Bahagian pernafasan itu jadi sesak nafas. Kan kita ni daripada makanan jadi sesak nafas lah, dia mari jantung, dia mari. Wah, kata. Ini yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah SAW. Allahu akbar. Bahkan disebutkan juga dalam riwayat oleh para ulama bahawasanya la tadkhulul hikmah ma'adatan muliat ta'aman, tidak masuk hikmah di dalam hati orang yang penuh perutnya itu dengan makanan. Kerana siapa yang sikit makannya, sikit minumnya, fa khaffa naumuhu, maka akan sikit tidurnya. Kadang-kadang perut, bila perut tak kenyang ni, nak tidur pun rasa tak apa nak lena. Yang jadi lena tu pasal perut kenyang sangat. La haula wala quwwata illa billah.
Maka akan zahirlah berkat pada umurnya apabila apa? Apabila terhasil daripada makan dan minumnya itu menyebabkan sikit tidurnya, maka barakahlah umurnya, iaitu dihabiskan umurnya itu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapalah sebaliknya itu, maka siapa yang banyak makannya itu, maka sikit tafakkurnya. Banyak makan maka berfikirnya sikit. Memang tak dang fikir, mata pun layu je kan, nak dang fikir. Wa ghasa qalbuhu, dan akan keras hatinya. Bahkan katanya ulama, wasyab' bid'atun zaharat ba'da al-qurn al-awwal. Kenyang ini, sifat makan kenyang ini merupakan satu perkara yang bid'ah. Perkara bid'ah yang berlaku selepas daripada qarn al-awwal, daripada kurungnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bid'ah yang ramai orang yang orang buat, tapi orang tak sibuk dengan bid'ah ni. Ini bid'ah besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah kenyang. Tiba-tiba kita ni hok kenyang semua, kata kita ikut sunnah. Sunnah mana? Kata. Ni lepas daripada kurung yang pertama ni dah terlihat bid'ah-bid'ah ini. Bid'ah apa? Bid'ah makan kenyang. Berhias dengan hiaskan ataupun apa? Dipanggil apa? Tazayyunut ta'am ni. Maknanya menyedap-nyedapkan makanan. Lepas daripada kurung tu itu benda bid'ah belaka dah tu. Zaman-zaman Nabi tak ada nasi mandi wala nasi nasi minyak wala apa tu, tak ada. La ilaha illallah. Ini sunnah besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan rahsia peningkatan maqam ataupun kedudukannya mereka para awliya illah itu daripada amalan ini, amalan jaga perut. Itu ada ulama yang walaupun Rasulullah tidak buat pada perbuatannya Rasulullah, tapi mereka nak mengejar langkahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menambahkan daripada amalannya. So umpama diriwayatkan kisah Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar, itu puasa 2 tahun. Puasa 2 tahun. Selama 2 tahun puasa, maknanya terkecuali hari-hari yang diharamkan puasa je lah. Yang lain itu puasa dengan hanya memakan 2 biji kurma. 2 biji kurma itu 1 tahun 1 kurma. Kerana nak mencapai apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah ulama ni. Sebab kita ni, kalau nak kata cerita, nak sebut kita ni nak kena buat benda hak Nabi suruh aje. Benda hak Nabi buat aje. Memang payahlah kita. Kita ni jauh sangat keadaannya. Nak berlapar macam Rasulullah, memang taklah kita. Kerana itulah ulama gariskan kepada kita banyak amalan-amalan. Walaupun amalan-amalan tersebut itu mungkin sahaja tidak dibuat oleh Rasulullah, ataupun mungkin sahaja diriwayatkan secara yang tidak sahih, ataupun secara yang dhaif dan sebagainya. Tetapi itu merupakan amalan-amalan yang dilihat oleh ulama nak bantu kita melangkah di atas jalannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau nak buat benda hak sama dibuat, contohnya dalam riwayat dengan sanad yang sahih disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari beristighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala 70 marrah, 70 kali. Takkan padang kita dengan 70 kali je.
Nabi hak tak ada dosa 70 kali setiap hari. Rakam kita nak buat 70 kali hak dosa tiap-tiap saat ada dosa ni. Tak padanglah. Kerana tu ulama gariskan kepada kita dengan ilmu mereka, dengan kajian ilmu mereka, untuk memastikan kita ini beramal dengan amalan yang boleh membawa kita ini menelusuri jalannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai tinggal jauh sangat. Fahakala. Kerana kalau nak cerita nak pakai hak Nabi semata-mata memang tak padang kita. Allahu Akbar Nabi saja pun tak sama dengan kita. Yang kita semayang ni Allahu Akbar Nabi, Allahu Akbar, dah tidak ada yang lain dah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengan kunci keretanya, dengan dapur rumah, dengan tak ada yang makan nak cerita sama kita dengan Nabi. La ilaha illallah. Kerana itu bila kita lihat akan kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu keinsafan untuk kita supaya kita ini cari mana ruang untuk kita bersungguh. Seumpamanya ulama, walaupun Rasulullah taklah suruh kita puasa sampai 2 tahun, tapi ulama buat kerana nak kejar bahagian kesusahan pada kehidupannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya, حدثنا هارون ابن إسحاق حدثنا عبده عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. Diberitahukan kepada kami oleh Harun bin Ishaq, beritahukan kepada kami oleh Abdah daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, sesungguhnya kami keluarganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya Rasulullah, daripada isteri-isterinya Rasulullah, daripada zuriatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah menetap selama sebulan tidak menyalakan api, iaitu tidak memasak. Tidak ada makanan pada rumahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama mana? Selama sebulan. Maknanya berlalu, ada saja waktu berlalu sebulan memang tak masak apa-apa, tak ada makanan apa-apa. Illa al-ma' illa at-tamr wal ma', kecuali hanya ada kurma dan air. Setengah riwayat menyebutkan illa tamr wal milh, kecuali yang ada kurma dan garam. Itu je yang ada rumah. Wala kayu api wala tak, semua tak ada. Sebulan makan begitu. Kita makan nasi dengan telur pun mungkin boleh seminggu lebih sehingga dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didik dirinya, bukan sekadar dirinya, bahkan ahli keluarganya untuk hidup dalam keadaan yang sederhana. Dalam sebuah hadis, doanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al rizqa li ali Muhammad kafafan, katanya Rasulullah. Ya Allah, jadikan rezeki untuk ahli keluarganya Muhammad ini kafafan, maknanya mencukupi. Mencukupi itu maknanya cukup-cukup je, tak ada lebih. Sekadar ada, sekadar boleh alah perut lah. Pernah Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa roti hancur. Roti hancur ni, roti hot dicari-carikan, bawa kepada Rasulullah. Yang bila diberi, ingkah ceritanya, bila diberi kepada Rasulullah, disebut Rasulullah setelah 3 hari ni baru dia sentuh makanan. Setelah 3 hari ni baru sentuh makanan. Pernah diriwayatkan, nak menunjukkan betapa Rasulullah ini akan dahulukan halnya akhirat. Sebagaimana untuk dirinya, begitulah juga untuk ahli keluarganya. Apa sahaja
hal ehwal kehidupannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah akan dahulukan halnya akhirat. Walaupun saat itu datang tuntutan dunia, keperluan kepada dunia. Nah, begitulah juga Rasulullah didikkan kepada ahli keluarganya. Kerana Al-Quran, panduannya umat Islam ini yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkan dalam rumahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka didikannya Rasulullah itu bukan sekadar untuk dirinya, maka berjalan seumpama kehidupannya Rasulullah adalah ahli keluarganya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka para as-sahabah ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in melihat itulah keadaan yang tidak dapat tidak mereka juga untuk ikut. Fahakadha. Ada satu kisah Rasulullah datang kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha, yang ketika itu dalam keadaan yang sangat lapar, tak punya makanan. Ini puterinya Rasulullah ini, puterinya ketua negara Islam Madinah, lapar, di mana cucunya Sayyidina Hasan dan Husain, cucu kesayangannya Rasulullah, Sayyidus Syabab fil Jannah, penghulu pemuda dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, Al-Hasan dan Husain, dilihat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dek kerana terlalu lapar. Dek kerana terlalu lapar itu, seorang tak boleh nak berdiri lama, bergebah. Cuba bangun seorang, bergebah. Maka apa yang ditawarkan oleh Rasulullah bila mana diadukan oleh anaknya Sayyidatina Fatimah, minta keperluan keluarganya untuk makan, sehingga suaminya Sayyidina Ali mengambil upah dengan Yahudi kara air dan telaga. Satu timba itu dapat sebiji kurma je. Diadukan oleh Sayyidatina Fatimah, minta bantuannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah, itu tadi ada orang bawa kepada aku kambing yang boleh saya, tetapi adalah lebih elok kalau diberikan kepada orang yang lebih memerlukan, walhal anaknya sangat perlu ketika itu. Katanya Rasulullah, boleh diberikan kepada kamu, tapi lebih baik lagi kalau dapat diberikan kepada orang lain yang lebih memerlukan di kalangan fuqara wal masakin. Nak ke kamu wahai Fatimah, aku tawarkan kamu 5 kalimah. Yang kamu amalkan ini, insya-Allah Allah mencukupi. Maka Fatimah yang memang terdidik dengan tarbiyahnya akhirat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana sangat perlu kepada makanan ketika itu, yang Rasulullah boleh beri saja makanan itu kepadanya. Namun bila datang tawarannya akhirat, kata Fatimah, ya, aku nak 5 kalimah itu. Aku nak 5 kalimah itu. Makanan tak apa, beri kepada fuqara. Maka apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajar oleh Jibril alaihi salam, bacakan 5 kalimah ini. Ya awwalul awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatal matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allah cukupkan. Maka Fatimah balik bawa 5 kalimah ini. Tanya oleh Sayyidina Ali, apa kamu dapat wahai Fatimah? Jawab Fatimah, wahai Ali, aku datang kepada Rasulullah mencari dunia, Rasulullah berikan kepada aku akhirat. Aku datang membawa hasratnya dunia, Allah berikan kepada aku, Rasulullah berikan kepada aku sesuatu yang akan memberi manfaat pada hidupnya dunia dan hidupnya akhirat dengan doa itu. Jadi amalkan doa ini. Doa bukan sekadar yang Rasulullah wasiatkan kepada Sayyidatina Fatimah, bahkan seluruh umat yang disayanginya. Ya awwalul awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatal matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. InsyaAllah Allah cukupi. Allah akan cukupi rezekinya. Saya pernah mendengarkan doa ini daripada almarhum Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Aidrus, ataupun digelarkan kepada beliau
masyhurnya beliau itu dengan nama Habib Sa'ad Al-Idrus, seorang alim, seorang zahid, seorang wara', pernah membacakan kepada kami doa ini dan memberikan ijazah kepada kami doa ini yang bersambung apa yang beliau dengar daripada guru-gurunya beliau, daripada ahli keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Fatimah yang mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya awwalul awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatal matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Jadikan amalan setiap hari insya-Allah. Moga-moga Allah cukupkan rezeki kepada kita semua insya-Allah, rezeki dunia, rezeki akhirat. Allah cukupkan kepada kita rezeki zahir, rezeki batin insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita ini rezeki yang cukup untuk beri barakah hidup kita di dunia, hidup kita di akhirat. Amin Allahumma amin. Sekadar itu perkongsian kita insya-Allah. Pada pertemuan yang akan datang kita sambung lagi pada hadis yang seterusnya. Nas'alullahu al-afiyata wassalamah fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma habbibna ila habibika Muhammad. Allahumma habbibna ila habibika Muhammad. Allahumma habbibna ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Warzuqna ya Rabbana kamal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum.